Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar darjah 6 Ma'had Islami. Pada hari yang mulia ini kita akan mempelajari madah tarikh dengan tajuk Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Yang kita akan belajar pada hari ini mempunyai yang pertama ialah latar belakang Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, kita mempelajari kehidupan setelah memeluk Islam. Dan yang ketiga, kita mempelajari tugas Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebelum kita pergi kepada tajuk yang pertama, marilah kita memunajat diri kita dengan kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan diikuti dengan doa penerang hati. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah pelajar-pelajar, marilah kita mempelajari latar belakang Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah dia Khalifah Umar Al-Khattab? Siapakah nama ayahnya, siapakah nama ibunya dan keturunannya serta gelarannya? Kita dapat lihat dan dapat mempelajari pada hari ini. Nama penuhnya ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufai bin Abdul Aziz bin Rubah bin Abdullah bin Qirat bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'i Al-Adwi Al-Qarshi. Dan nama ibunya ialah Hantamah binti Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yakhzah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'i bin Ghalib bin Fahir Al-Qarshi. Ini ialah nama ayah dan ibunya. Dan keturunan bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ialah Bani Adi, Quraisy. Gelaran Sayyidina Umar ialah Al-Faruq, yang memberi arti iaitu yang membezakan antara kekufuran dan keimanan, yang membezakan di antara kebaikan dan kejahatan, yang membezakan di antara kegelapan dan kecerahan. Ini adalah gelaran bagi Khalifah Umar bin Al-Khattab, dan dia juga dilahirkan di Mekah. Di Mekah, sama seperti Khalifah Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tahun kelahiran bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ialah setelah 13 tahun dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi lebih tua daripada Khalifah Umar Al-Khattab, iaitu tahun 40 sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan tahun 584 Masihi. Itu ialah tarikh lahir bagi Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai 13 orang anak, iaitu 8 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Dan beliau juga mempunyai isteri seramai 7 orang, iaitu 2 orang sebelum Islam dan 5 orang lagi selepas Islamnya. Tempoh beliau menjadi khalifah, dan beliau meninggal dunia pada tahun yang ke-23 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Akibatnya ditikam oleh Abu Lu'lu' Fairuz Al-Farsi, seorang hamba yang membunuhnya. Dan makamnya ialah di sisi Abu Bakar Siddiq, di bersebelahan dengan Abu Bakar Siddiq dan
sekali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Baiklah, tajuk yang kedua pada hari ini ialah kehidupan setelah memeluk Islam. Kita sudah mengetahui bahawa Saidina Umar ialah orang yang kuat menentang Islam. Sebelum Saidina Umar memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang menentang hebat terhadap Islam. Dan Saidina Umar juga memeluk Islam dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Rasulullah ketahui bahawa Saidina Umar ialah seorang yang gagah, dan Rasulullah meminta doa supaya Allah melembutkan hatinya dan Allah makbul doa itu. Maka Saidina Umar masuk Islam dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas beliau masuk Islam, maka berkawan dengan Rasulullah. Ini ialah kehebatan Saidina Umar. Sebelum memeluk Islam, dia adalah penentang. Tetapi selepas dia memeluk Islam, maka dia berkawan dengan Rasulullah dan terus menyebar agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Beliau juga adalah seorang sahabat yang terjamin masuk syurga tanpa hisab, sama dengan Abu Bakar Siddiq dan lain-lain lagi. Beliau memeluk Islam selepas Saidina Hamzah. Saidina Hamzah ni iaitu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu usianya 33 tahun. Usia Saidina Umar ketika memeluk Islam ialah 33 tahun. Baiklah, kita terus kepada tajuk yang ketiga, iaitu tugas Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah memeluk Islam. Yang pertama ialah seorang safir. Safir ialah duta. Dalam bahasa Thai ialah tut. Keraja tut. Duta ini ialah seorang kaki tangan kerajaan yang dihantar untuk bertugas di negeri asing, bukan di dalam negeri sendiri. Maka Saidina Umar ini ialah menjadi duta Quraisy pada masa jahiliyah lagi. Bukannya dia jadi duta selepas kerasulan Nabi Muhammad, tapi sebelum itu lagi. Ini menjadi duta, mengatakan dia adalah seorang yang hebat. Yang kedua, menetapkan tarikh hari bulan hijrah. Hari bulan hijrah yang kita guna pada hari ini, tahun 1 hijrah, 2 hijrah, bermulanya daripada Saidina Umar radhiyallahu anhu juga, iaitu beliau mengesyorkan bahawa tarikh hari bulan Islam mesti ada, iaitu mulai hitungannya bila, iaitu mulanya hitungan dari tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah, iaitu mula kira 1 tahun hijrah ketika Nabi hijrah ke Madinah, iaitu kembali sebelum Nabi hijrah. Yang ketiga, mengatur harta benda negara, iaitu Saidina Umar. Beliau mengatur harta benda negara dengan mengadakan daftar untuk menghitung wang masuk dan keluar. Membuat satu banci yang dinamakan kalau bahasa Thai ialah banci rai rap rai cai. Di sini Saidina Umar mengaturkan perbancian itu, bahawa berapa yang keluar, berapa yang masuk, iaitu. Yang keempat pula, menentukan gaji kepada pegawai kerajaan yang bertugas pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab itu semua mendapat gaji yang sama. Tiada siapa yang
ditinggalkan, maka mereka semua dapat gaji. Yang kelima, mengaturkan badan pelaksanaan negara, iaitu mengadakan pejabat-pejabat, mengadakan apa itu dia panggil seperti kerasuang, mengadakan pejabat pertanian, pejabat pendidikan dan sebagainya. Bermula ketika Saidina Umar menjadi khalifah, dan seterusnya mengadakan pembukaan kawasan, iaitu beliau ketika belum menjadi khalifah lagi bersama dengan tentera Islam untuk berdakwah di negeri-negeri asing, maka dapat membukakan banyak negara seperti negara Iraq di kawasan Al-Qadisiyah, An-Nahruan, dan seluruh kawasan lagi di negeri Syam, di Damsyik, Syria, Palestin, Parsi dan Rom. Inilah tugas-tugas Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika baginda menjawat jawatan khalifah. Dan selepas ini pula pada hari yang lain kita akan mempelajari peristiwa hijrah Saidina Umar, peristiwa hijrah serta perlantikan Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, dan juga kewafatan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada pagi ini saya mengakhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wallahu a'lamu bissawab.